Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ulama tidak dipedulikan an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yudrikni zamanun aw la tudriku zamanan la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya minal halim qulubuhum qulubul a'ajim wa alsinatuhum alisnatul arab. Rawahu Ahmad. Yang bermaksud daripada Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, janganlah engkau pertemukan aku dengan suatu zaman, dan mudah-mudahan kamu wahai para sahabat juga tidak bertemu dengan suatu zaman itu di mana para ulama sudah tidak lagi diikuti dan orang yang penyantun sudah tidak lagi dihiraukan. Hati mereka seperti hati orang ajam, yaitu pada fasiknya. Lidah mereka seperti lidah orang Arab, yaitu pada fasihnya. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan mungkin zaman sekarang sudah mendekati keadaan yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi membayangkan dan Nabi beritahu pada kita, akhir zaman nanti orang akan jauh daripada ulama. Ataupun dalam bahasa kita, ulama ni orang yang alim dalam agama ni, ataupun orang yang tahu dalam agama, akan diperlukan pada sesuatu masa sahaja. Jika ada kenduri kendara, dia panggil lah. Urusan kematian, dia carilah. Anak mau bersunat baca doa selamat, ada cari. Kan? Anak mau nikah, dia cari. Tapi lain daripada tu, minta maaf, enggak ada lah. Gitu. Nabi sebut, mudah-mudahan aku, kata Nabi, dan juga para sahabat ketika itu tidak bertemu dengan zaman ini. Tapi inilah yang berlaku pada zaman kita. Orang akan menjauhi ulama. Ulama ni bukan sudah tempat rujukan. Dia cari lain daripada itu. Dia kalau pada zaman hidupnya Nabi, apa-apa sahaja para sahabat ada masalah, terus jumpa dengan Nabi, tanya masalah, tak bagi tahu masalah. Kadang-kadang jawapan itu turun melalui wahyu untuk disampaikan kepada dia. Zaman kita Nabi tiada. Zaman kita Nabi tiada. Dan kita bukan hidup zaman Nabi, mana zaman Nabi hidup. Tidak. Namun Nabi bagi tahu, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni adalah pewaris Nabi. Nabi sebut ulama ini pewaris Nabi. Apa kerja buat Nabi, ulama yang akan teruskan. Kalau Rasulullah tidak berhenti siang malam menyebarkan dakwah Islam, begitulah peranan ulama ketika ini. Siang malam pergi dakwah. Itu kerja buat Nabi yang diteruskan oleh alim ulama.
Itulah Nabi risau, dia kata, ni akhir kita, zaman kita ni orang sudah tidak cari ulama. Dia cari yang lain. Mungkin sebagai bukti, ataupun memang kita boleh lihat, tengok sahaja kalau para alim ulama kita, ataupun mana-manalah yang melibatkan alim ulama kita, kuliah ilmu ke, ceramah ke, kalau ada penganjuran ceramah dengan penganjuran konsert contohnya, kita boleh tengoklah yang mana ramai. Zaman kita ni Nabi nak bagi gambaran. Mereka takut mendekati ulama kerana khawatir perbuatan mereka akan ditegur. Betul juga kan? Jangan kita dekat, nanti habis kita ini, dia bilang. Maknanya dia, sebenarnya bukan dia tak tahu benda tu salah apa yang dia buat. Sebelum ulama tegur pun dia tahu benda salah, dia buat tu dia tahu. Tapi dia bertambah takut dia bertemu dengan ulama ni. Sebab kenapa? Nanti akan ditegur. Itu orang jauhkan daripada ulama. Hidup bila kita pisahkan daripada orang agama, atau orang kata ulama-ulama ni, hidup kita susah, tuan-tuan. Susah hidup kita. Kita ni sayang pada Nabi, tapi kita tidak mahu ambil, ataupun kita tidak membuat apa yang Nabi beritahu. Nabi kata aku tak ada. Masa kita ni Nabi tak ada. Tapi Nabi beritahu warisnya. Siapa warisnya? Para alim ulama. Tu indahnya hidup kita ni kena senantiasa diberi ingat. Siapa yang mengingatkan kita? Sudah pasti di kalangan para alim ulama. Orang tidak mahu lagi melakukan maksiat walaupun di hadapan orang yang tinggi peribadinya. Terkadang seperti disengajakan maksiat itu dibuat di hadapan para alim ulama untuk merasakan, untuk menyatakan rasa ego, dan sekaligus untuk menyinggung perasaan mereka. Kita tengok senario kita di Malaysia lah khususnya. Dulu Allah uji kita. MH317 kah? Terbalik kah? 370. 317 mana pula tu kan? 370. Allah uji kita. Sampai sekarang belum terungkai apa sebenarnya. Kan? Selang beberapa bulan lah, MH17 yang ditembak di Rusia, kan, sempadan itulah laluan udara. Para alim ulama kita ni ketika itu pun ada bersuara, walaupun tidaklah membahaskan tentang soal MH ni, ialah macam-macam teori dah. Yang pakar pun sudah mengutarakan teori dia macam mana berlaku dan sebagainya. Teori sahaja, apa berlaku Allah alam. Termasuklah para alim ulama kita ni pun memberi pandangan sebab ataupun hal-hal berkaitan musibah begini ni, bagaimana kita berhadapan, dan mudah-mudahan tidak berulang lagi. Sudah dinasihat. Kalau dalam isu kapal terbang ni, ialah kita melihat segi sudut teknikal, segi sudut itu satu hal. Tapi ada lagi yang paling besar kita kena lihat, iaitu bagaimana kita nak mengurus hal itu. Dalam soal pakaian contohnya, pramugara tiada masalah. Takkanlah pramugara pakai seluar pendek kan. Yang masalahnya pramugari yang terikat dengan undang-undang. Bila kau kerja, begitulah pakaiannya. Begitulah pakaiannya. Oh Ustaz, dia bilang payah kami ni kerja beginilah. Pakaian kita memang begitu. Nak ubah kata, bukan tiada, daripada bawah ni cadangan ni ada ni.
bagi tolong ubah supaya pemakaian jangan sampai begitu sebagainya. Tapi bila sampai di atas, perkara itu tidak berlaku. Dia dalam hal-hal begini ni, kalau orang politik masuk campur, baru ngam orang bilang. Kalau kita jadi ikan bilis ni, tak jadi. Kan? Kalau nak ubah hal ni, kita dapat sikit sebenarnya, hal kecil. Tapi inilah kadang-kadang bila benda ni sudah lama tuan-tuan. Bukan setakat itu minta maaf banyak. Arak contohnya. Siapa boleh jamin atas kapal terbang tidak dijamu arak? Memang dia tidak jamu secara terbuka. Tapi ada. Perkara itu ada. Arak ni bukan sekadar kau, ialah orang minta baru bagi. Tidak. Arak ni apa-apa berkaitan dengan arak, tak boleh. Kau menjual, kau membawa. Bawa bukan minum. Belum minum lagi. Minum tu memang dosa besar. Tapi apa-apa kaitan dengan arak, kau menjual, kau membawa saja. Kan? Dia minta bosat, dia aku tolong bawakan. Bukan termasuk yang 10 golongan bab arak ni, 10 golongan ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Termasuk yang membawa. Apatah lagi benda menjadi satu, apa istilah dia? Menjadi satu, iyalah, memang ada dalam penerbangan, gitulah. Satu kewajipan lah, begitu. Jadi ulama-ulama kita pun bagi pandangan, cukuplah, sudah. Allah nak bagi isyarat dah kepada kita. Allah dah tegur dah kepada kita. Cukup. Ubah. Kan bagus kalau masa time-time raya pergi haji tu kan, pramugarinya. Semua betul dong, bukan tak boleh. Boleh pun. Boleh. Kita yang buat peraturan. Cuma ialah yang fikiran macam kita pun, sinilah kita pun. Kan? Tapi kalau orang-orang yang ada kuasa berfikiran macam kita, insya-Allah boleh. Itu penting ulama. Hatta sampai orang sebut, kadang-kadang dia kata apa, Ustaz, janganlah campur hal-hal tu, itu biarlah. Kan? Orang-orang ulama anda perlu sentuhlah. Ini masalah. Ini lagi bermasalah. Hidup kita bila kita pisahkan daripada agama, bahkan kita ambil agama ni sikit sini, ini boleh, okey on. Ini boleh, okey on. Ini boleh, ini tak boleh. Kita ambil sikit-sikit. Ini Allah telah gambarkan di dalam Al-Quran sebagai apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Mereka ni beriman separuh-separuh. Ini dia percaya, ini dia tak percaya. Ini perangai begini ni orang munafik. Orang munafik ni bukan ada pada orang kafir. Kafirlah. Tapi orang munafik ada pada orang Islam. Orang munafik ni tuan-tuan ada pada orang Islam, bukannya orang bukan Islam. Orang bukan Islam lah. Tapi bila sebut munafik, ciri-cirinya apa dia? Dia akan beriman kalau ikut selera dia. Oh, ini okey, aku terima lah. Ini aku terima lah. Itu jangan. Itu Allah Ta'ala gambarkan adalah sifat-sifat munafik. Hidup kita kena bergantung pada agama. Tak dapat tidak. Sebab agamalah panduan hidup kita. Aku Ustaz, hidupku ni bukan ustaz. Walau kau bukan ustaz, bila kau orang Islam, kena hidup secara beragama. Kena usahalah. Itulah pentarbiahan hidup kita daripada kecil sampai besar sudah disusun oleh agama. Selalu kita ni tuan-tuan, kalau tanya, ni para suami semua bahkan, kita maukah anak kita menjadi yang baik, anak soleh? Ini memanglah, siapa nak mau kan? Memang itu kita doa selalu. Tapi pada tindakan kita, kadang-kadang kita culas. Culas macam mana tuan-tuan? Kita berdoa, ya Allah jadikan anakku soleh, anakku solehah. Tapi usaha menjadikan anak soleh itu tiada. Bahkan pergi hantar anak tempat belajar yang bukan menjadikan dia sebagai seorang soleh. Kan?
Kita nak jadi anak kita yang mau tutup aurat apa semua tuan-tuan, tapi kita tak bagi pun pendidikan kepada dia macam mana nak menutup aurat. Aku bagi sudah bawa ustaz di rumah hidupnya pergi sekolah macam mana. Kita antara anak kita di tempat yang tidak menjadikan ianya soleh dan soleha, kan tak kena. Sepatutnya kita doa dan perlu ada usaha. Usaha itulah nak kesungguhan kita menjadikan anak seperti mana yang kita mahu itu menjadi seorang yang soleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, digambarkan bahawa di kita kamu akan melihat ada orang ni dia sengaja buat maksiat di hadapan para alim ulama, maka dia bangga lagi. Bangga lagi tu menunjukkan, menyatakan dia ni bangga dan rasa ego. Tujuannya apa dia? Untuk menyinggung perasaan para alim ulama. Ada orang berbangga dengan maksiat, berbangga dengan maksiat. Itulah tuan-tuan, kita melihat ada golongan, macam-macam golongan, masih terkawal lah. Maknanya di Malaysia ni, golongan Islam liberal, golongan orang yang melihat agama ni adalah soal individu. Dia tidak nampak agama ni adalah sebagai satu soal yang besar dalam hidup. Asal kita cerita bab agama, itu you punya kepercayaan, itu you punya pegangan, ikut, jangan sentuh orang lain. Ini namanya Islam liberal. Ditambah pula dengan pemikiran sekular. Pemikiran sekular apa dia? Memisahkan hidup dengan agama. Ini sekular. Kalau kau nak bisnes, jangan sentuh bab agama. Kalau kau nak memerintah, jangan sentuh bab agama. Ini sekular. Ini bahaya tuan-tuan, bahaya. Jatuhnya kerajaan Osmania disebabkan juga datangnya Kamal Atatürk ini, yang pemikiran sekular yang telah pun dididik oleh Barat ketika itu. Hidup pisahkan daripada agama. Jatuh tuan-tuan kerajaan Osmania. Ini cukup bahaya. Penyakit ini cukup bahaya. Dia nampak Islam ni, itulah saya sebut tadi, dia nampak Islam ketika mana mau kahwin, itu pun bercampur-campur sudah. Akad nikah di masjid, kan? Baca doa selamat, khatam Quran. Lepas tu entah buat lagi majlis, tidak nampak sudah Islamnya. Tengok, bercampur-campur habis. Cantik sudah tu, akad nikah di masjid, khatam Quran, cantik sudah tuan-tuan. Mudah-mudahan barakah. Kita pun doa lah, Allah barakallahu lakum. Lepas tu pula buat majlis, tengok, dia campur. Apatah lagi dalam soal ekonomi, tidak melihat riba dalam muamalat ni, tidak melihat itu dosa besar. Bahkan lantak semua, halal haram tiada dah. Dalam soal sosial, pencampuran lelaki dan perempuan, tak kira. Ini bahaya tuan-tuan, bahaya. Akhir sekali, puak-puak ni, golongan ni, kita cakap apa pun, golongan ulama cakap, bagi nasihat, tak makan. Bahkan mereka ni menzahirkan lagi kemaksiatan tu, rasa bangga. Buat. Apatah lagi kalau ada puasa tuan-tuan. Lagilah. Kita dalam tempoh Covid ni, Allah pun cuba kita bahkan. Kenapa Allah Ta'ala cuba? Sebab Allah Ta'ala sayang pada kita. Susah tuan-tuan, Covid ni susah betul, ujian. Tak boleh datang masjid. Kita dulu pendapatan kita ialah pagi ada, tengah hari ada, alhamdulillah. Bila diuji dengan Covid ni, Allah uji. Tanda apa? Tanda Allah sayang kepada kita.
Allah Ta'ala akan sayang kepada kita dengan ujian ini bila mana kita sabar. Satu, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah uji kita macam-macam. Rasa takut, rasa lapar, hilang pendapatan, kurangnya pendapatan, Allah uji semua ni. Pangkal ayat Allah Ta'ala sebut apa? Wa basyiris sabirin. Semua bentuk ujian itu berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Dia tahu ujian itu adalah daripada Allah untuk dia sabar. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujian, musibah tu tanda Allah Ta'ala nak tarik kita supaya kita bergantung harap kepada Allah. Itu sepatutnya begitu. Tapi kalau masa kita diuji tak selesai. Tuan-tuan, Covid pun tak selesai lagi. Bila kemarin kah 25 kah dia punya jumlah tertinggi setakat ni harian. Tak selesai lagi ni tuan-tuan. Kan? Tapi hari ni orang buat maksiat tak rasa apa. Kan? Jangan buat, cukuplah kita dikembali pada cukup. Kalau banyak sangat konsep tu kurangkan. Kalau langsung tiada lagi baik. Ni tak ada ulama tegur, tak makan tuan-tuan. Menteri agama kita kah sampailah ulama-ulama di bawah ni tak mau ikut, buat juga. Kan? Ni zaman kita. Bahkan orang rasa berbangga lagi. Kami ikut SOP begini-begini. Buat maksiat tu ikut SOP juga. Bahkan bangga dengan kemaksiatan. Bahkan nak cabar di kalangan para alim ulama ni. Tuan-tuan, alim ulama ni orang bilang taklah sampai bertumbuk apa semua, tidak. Cuma dia tegur seperti mana yang diperintahkan oleh Allah. Sampaikan. Kita nak dengar ataupun tidak sahaja. Tapi zaman kita begitulah. Jadi zaman kita ni. Kan? Golongan ini juga ahli berpidato dan sering memutarbalikkan kenyataan. Pembicaraan mereka begitu halus dan memikat hati orang lain. Padahal hati mereka adalah hati harimau yang siap untuk menerkam dan memangsa musuhnya. Bila orang yang takut dengan ulama tidak mahu mendampingi ulama, kerana apa tuan-tuan? Takut kesalahan mereka itu ditegur. Bahkan golongan-golongan ini tuan-tuan, bila berbicara memukau, bila berpidato menarik perhatian, mengalahkan para alim ulama. Gitu. Akhir sekali golongan ini berada di dalam hati masyarakat berbanding dengan golongan ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah keadaan, senario zaman yang Nabi sebut. Mudah-mudahan aku, kata Nabi, dan kamu para sahabat tak bertemu zaman ini. Iyalah, betul lah kan? Zaman tu zaman kita. Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ini digambarkan bahawa zaman yang mana orang tak mau ikut alim ulama. Bahkan juga mereka tidak melihat akhlak yang pada para alim ulama tu, akhlak mereka, orang tak ada rasa segan dah. Tak ada segan dah. Qulubuhum qulubul a'ajim, kata Nabi SAW. Seperti mana kata hati mereka ini, golongan yang tak mau ikut ulama ni, hati mereka seperti hati orang ajam pada fasiknya. Jahat. Golongan ni jahat. Lidah mereka juga seperti lidah orang Arab, iaitu pada fasihnya. Golongan ni cakap orang dengar. Cakap orang dengar golongan ni. Yang tahu ikut ulama ni, sebenarnya jahat, kata Nabi. Jahat. Kemudian lidah mereka ni fasih. Pandai cakap, tapi tak mau ikut ulama. Kalau ulama tegur, siap dengan hadis Nabi, siap dengan firman Allah Ta'ala,
siap dengan hadis Nabi lagi. Dia kalau bahas balik, kan, kalau dia bahas balik, tak bawa pun hadis Nabi apa, tak bawa. Tapi dengan kefasihannya itu menyebabkan orang akan tertawan dan ikut pada dia. Tengok, ulama ni dia bawa, ni firman Allah Ta'ala, ini hadis Nabi SAW. Sudah tak dengar. Tapi kalau golongan yang kata tak boleh ke ulama ni, bahkan lidah mereka fasih berbicara, ini banyak ikutannya. Istilah dia orang kata, banyak bicaranya itu berdasarkan logik akal, bukan kerana atas dasar agama yang datang daripada Allah, iaitu firman Allah Ta'ala dan sabdaan Nabi SAW. Tapi orang beriman, tengok, orang beriman, apa yang Allah telah sebut, ini kena menjadi panduan kita semua. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah sebut, tidaklah bagi seorang mukmin lelaki dan perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, bila sesuatu ketetapan Allah dan Rasul sudah ada ketetapannya, maknanya sudah ada ketentuannya daripada Quran, sudah ada ketentuannya daripada hadis-hadis Nabi, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin tiada pilihan lain, lain. Contoh, kalau sudah ditetapkan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sesungguhnya arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, 4 ini rijzum, najis, kata Allah Ta'ala, yang merujuk kepada haram. Fajtanibuh, kata Allah Ta'ala, jauhilah. Muktamad, tiada nego-nego. Dalam bahasa kita, muktamad daripada Allah, ketetapan yang Allah Ta'ala telah muktamadkan. 4 ini, arak, judi, tilik nasib, sembah berhala, ini adalah haram, muktamad. Sifat orang mukmin tadi, bila sudah ditetapkan oleh Allah, kita sudah tiada pilihan. Alah Ustaz, bolehlah bah, tidak banyak pun, sikit saja bah. Alah Ustaz, arak ni kan bukan kita orang minum, ini untuk orang bukan Islam saja ni, khusus untuk mereka sahaja. Kau pegang kuasa. Kita pun hidup dalam masyarakat majmuk ni tuan-tuan. Bila kau pegang kuasa, tiada nego-nego sudah. Kalau kau luluskan, kau boleh jamin kau orang bukan Islam yang tidak minum. Kau boleh jamin kau orang Islam untuk tidak minum. Carilah, berusahalah macam mana kita turuti apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Arak sama juga, judi sama juga. Alah, kasih benar saja bah, bukan dia orang Islam. Orang tak jamin. Kita orang Islam tiada pilihan. Kalau kata Allah Ta'ala haram. Ini sifat orang mukmin. Dan benda yang muktamad. Tapi kalau suatu hukum, di situ ada khilaf. Ini kata haram, ini kata harus. Di situ ada khilaf. Itu consider lah. Kalau kata benda khilaf ni, satu khilaf ni tuan-tuan, itu bawa rahmat. Tapi kita sudah ada petunjuk, mungkin ada fatwa daripada mufti, atau benda-benda yang baru mendatang. Tapi benda yang basic, yang memang hukumnya sudah muktamad. Sama juga aurat. Bukan urat. Aurat. Muktamad. Tuan-tuan, muktamad. Aurat lelaki, aurat perempuan, muktamad, kena tutup.
tu kadang-kadang dia buat nego-nego lagi kan. Tengah-tengah jogging apa semua perempuan pakai tudung, tapi tu dia ketat. Tutup aurat juga bini ustaz. Itu bukan tutup aurat namanya itu kan. Dia cuba nak tutup urat lah kan, itu tutup urat bukan aurat. Nah, ini ketetapan yang muktamad. Orang lelaki pun sama juga kan. Ala ustaz, mesin rumput saja bini dia bilang, dah selesai aku pakai seluar panjang. Anda dah waktu apapun wajib tutup aurat, kecuali di mana? Kecuali di rumah. Di rumah kau nak pakai apapun apa. Kalau sama istri bahkan kau nak pakai apapun di rumah, berdua saja. Maklum lah, anak-anak pun sudah besar-besar semua, ada rumah masing-masing. Berdua dalam rumah, terpulanglah. Yang penting kunci pintu. Takut-takut tamu datang, assalamualaikum, melompat kita ni. Tapi bila di khalayak ramai ataupun di luar ataupun tempat awam, tutuplah aurat. Itu wajib. Orang laki, orang perempuan. Kita lah semua tuan-tuan, besar tanggungjawab suami ni, besar tanggungjawab suami. Kita lah semua ni. Khususnya untuk anak-anak kita dan isteri-isteri kita. Kalau ramailah kan isteri. Tanggungjawab suami itu. Kita suami ni tuan-tuan, suami ni pastikan isteri kita, anak-anak kita semua tutup aurat dengan sempurna. Kita ni suami ni. Sebab ada satu hal yang kadang-kadang kita terlupa, kita bagi ingat semula lah, berdasarkan hadis Nabi apa dia. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu dayus? Orang Melayu kita panggil apa? Dayus kan. Dalam bahasa Arab dia panggil dayus. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa tu dayus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mafhumnya sebut, dalam sabdanya yang mafhumnya menyebut dayus itu apa dia? Bila seorang suami tidak mengendahkan isteri dan anak-anak perempuannya dan ahli keluarganya dalam perkara maksiat. Isteri tak tutup aurat, anak-anak tak tutup aurat, kita suami tak rasa apa. Bahkan kalau si isteri keluar daripada rumah dengan solekannya, dengan baju ketatnya, dengan apa, abang, okey ke abang? Dia kata, oi cantiknya isteri abang. Dia bangga pula si isteri itu berpakaian begitu. Inilah lelaki dayus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak pun begitu juga. Itu sangat penting tuan-tuan. Anak ni dari kecil ajar tutup aurat. Sudah besar, susah kita nak berlawan ni. Susah. Jadi tanggungjawab kita ni. Isteri kita mungkin jugalah tuan-tuan, ada setengah dia kata, ustaz, aku sudah suruh, tapi macam nak makan saman juga ini kan, macam mana? Kadang-kadang Allah bagi hidayah kita dalam tempoh, kalau mula-mula dulu masa kecil apa tak apa kan, tapi bila sekarang ni baru kita jumpa masjid, baru kita jumpa kuliah ilmu, begitu kah, baru tahu macam mana ustaz. Usahalah terus bagi nasihat. Isteri kita bimbing terus, anak kita bimbing terus. Usaha tu kena ada, tapi dalam hati tidak sama sekali redha akan maksiat. Kalau dulu barangkali boleh lah kan, isteri kita bersolek apa semua, nampak seksi apa semua, bila nak keluar rumah kita pun, isteriku memang lawa kita kan, dia puji lagi. Tapi kali ni kalau isteri pun bersolek apa semua, kita pun selalu dengar hukumnya apa, laki dayus ni macam mana. Bila isteri kata, abang macam mana, okey ke abang? Sebenarnya buatlah ayat, kita tidak redha akan maksiat. Tapi jangan orang kata tinggal ataupun putus asa untuk kita terus memberi nasihat. Sebab itu juga peranan kita ni tuan-tuan, bila dengar para alim ulama bagi nasihat, kemudian nasihat tu kita ambil, lalu kita sampai pula kepada orang lain. Maknanya kerja buat Nabi ni kita teruskan, kita dapat pahala. Jadi muslimin dan muslimat,
yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Selesai hadis yang